Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya akan membawakan tajuk penyelesaian segitiga soalan SPM tahun 2015 kertas 2. Okey, kali ini saya akan tunjukkan bagaimana kita nak menjawab soalan penyelesaian segitiga menggunakan kaedah ada 4 langkah. Okey, langkahnya di sini ialah yang pertama, lengkapkan sudut. Lengkapkan sudut di sini bermaksud jika ada 2 sudut, kita lengkapkan sudut yang satu lagi. Okey, contohnya dalam segitiga ini ada 2 sudut, kita lengkapkan yang satu lagi. Okey. Langkah yang kedua ialah 3 perkara diketahui. Jadi, kita cari dalam soalan, kita perhatikan dalam satu-satu segitiga ada 3 perkara yang diketahui. Contohnya untuk segitiga PQS ada 3 perkara diketahui iaitu sudut, 2 sudut dan 1 sisi. Itu maksud 3 perkara diketahui. Yang ketiga ialah kita lihat ada berlaku silang ataupun tidak. Silang di sini bermaksud silang di antara sudut dan juga sisi. Sudut dan sisi. Jika ada berlaku persilangan di antara sudut dan sisi, bermaksud kita akan menggunakan petua sin. Okey. Dan yang keempat, jika kosong silang, bermaksud tiada berlaku persilangan di antara sudut dan sisi, bermaksud kita guna petua cos. Jadi di sini ialah senang nak ingat, kalau ada silang, ada S, bermaksud petua sin. Jadi kalau kosong silang, K cos, petua cos. Okey, yang ini ialah soalan SPM tahun 2015. Diberi rajahnya terdapat 2 segitiga iaitu segitiga PQS yang bercantum dengan segitiga SQR. Kemudian maklumat-maklumat saya dah pun catatkan dekat sini iaitu sisi SR ialah 6, RQ ialah 9, PS ialah 8 dan diberi sudut PSQ ialah 78 dan sudut PQS ialah 32. Okey, jadi kita akan cuba selesaikan soalan SPM 2015 menggunakan 4 langkah yang saya dah tunjukkan tadi. Okey, soalan yang pertama, cari panjang QS. Berdasarkan kepada rajah yang diberi, okey, ikut langkah-langkah yang ditetapkan ini. Yang pertama, lengkapkan sudut. Jadi, untuk lengkapkan sudut, kita kena perhatikan, pastikan ada 2 sudut diberi. Baru kita boleh lengkapkan sudut. Iaitu, untuk satu segitiga, dekat sini ada 2 sudut. Segitiga PQS ada 2 sudut. Jadi, saya keluarkan dekat sini. Segitiga. Sini S. Ini Q. Dan ini P. Okey. Jadi, di sini 78. Yang ini 32. Jadi, kita boleh cari sudut di P. Iaitu kita tolakkan 180 tolak dengan 78, tolakkan dengan 32. Jadi kita dapatlah sudut yang di sini iaitu, okey, sudutnya ialah 70 darjah. Sebab satu segitiga, jumlah sudutnya ialah 180. Okey, jadi kita dah buat langkah yang pertama iaitu lengkapkan sudut. Okey, jadi di sini ada diberi maklumat iaitu panjang PS ialah 8. Langkah yang kedua, 3 perkara diketahui. Jadi kita lihat dekat sini dalam segitiga PQS ada 3 perkara diketahui iaitu 2 sudut dan 1 sisi. Jadi kita keluarkan segitiga PQS ini, letakkan maklumatnya dan kita lihat persilangannya. Jadi yang bersilang di sini ialah, okey, kita dah buat langkah yang kedua 3 perkara diketahui dah sudah. Okey, langkah yang ketiga kita lihat bersilang ataupun kosong silang. Silang dekat sini bermaksud silang di antara sudut dan sisi. Okey, jadi kalau kita lihat sudut 78, sisi yang bertentangannya ialah PQ, tak ada, tidak bersilang. Kalau 70 dekat sini, sisi yang bertentangan ialah SQ. SQ pun tidak diketahui panjang sisinya, jadi kosong silang. Jadi, kita lihat sudut Q, iaitu 32. Kita lihat sisi yang bertentangan dengannya. Jadi, kita tahu iaitu panjang sisi PS ialah 8. Jadi, bila kita tahu, walaupun satu sahaja yang bersilang, di antara sudut dan sisi, walaupun satu saja persilangan, kita akan menggunakan petua sin. Sin.
Okey, jadi di sini betul sin kalau kita nak mencari panjang QS. Okey, panjang QS tu di sini. Jadi kita letak kaedahnya ialah kita letak QS di atas, QS per dengan sisi yang bertentangan dengan QS. Bukan sisi, sudut yang bertentangan dengan QS. Sudut yang bertentangannya ialah di sini, iaitu 70. Jadi sin 70 sama dengan yang diketahui iaitu 8 dengan 32. Jadi 8 bahagi dengan sin 32. Jadi maka QS ialah 8 sin 70 bahagi dengan sin 32. Okey, yang ini kita boleh tekan sajalah kalkulator. Okey, tekan kalkulator iaitu 8 sin 70. Okey, sama dengan bahagi dengan sin 32. Jadi kita dapat jawapannya ialah 14.186. Kita beri kepada 4 angka bererti iaitu 14.19. Okey, jadi kita dah tahu panjang QS. Jadi bila dah dapat QS, kita masukkan dalam rajah di sini. QS ialah 14.19. Jadi di sini 14.19 dan tadi sudut yang pertama tadi 70 dah dapat, saya masukkan di sini 70. Okey, kemudian seterusnya kita nak mencari sudut QRS. Okey, sudut QRS kalau dalam rajah QRS ialah di sini QRS. Jadi saya keluarkan segitiga QRS. Okey. Jadi segitiga QRS ialah bentuknya, okey, saya lukiskan di sini. Jadi ini Q, R dan S. Kemudian kita masukkan maklumat yang diketahui iaitu SQ ialah 14.19, RQ ialah 9 dan SR ialah 6. Jadi sudut yang disuruh kita cari ialah sudut yang ini. Okey. Jadi kita lihat semula dalam langkah penyelesaian. Langkah penyelesaiannya iaitu lengkapkan sudut. Okey, tiada sudut yang kita ketahui, jadi tak perlu lengkapkanlah. Yang kedua, 3 perkara diketahui. Jadi memang 3 perkara diketahui. Kita tengok silang ataupun kosong silang. Jadi dekat sini silang atau kosong silang dia bergantung di antara sudut dan juga sisi. Okey, jadi masalahnya di sini tiada satu sudut pun diketahui. Jadi tiadalah berlaku persilangan di antara sudut dan sisi. Maka kosong silang. Kalau berlaku persilangan maksudnya sudut dengan sisi. Okey, kalau ada sudut dengan sisi bermaksud berlaku persilangan. Jadi sini sudut tak tahu, sisi saja yang tahu. Jadi tidak berlaku persilangan bermaksud kosong silang, bermaksud kita menggunakan petua cos. Okey, jadi untuk menggunakan petua cos, caranya ialah kita nak mencari, lihat dekat sini kita nak cari sudut R. Jadi saya buatkan ialah di sini. Cara penyelesaian ialah saya letakkan di hujung sekali sini ialah cos R. Bila kita nak cari sudut ini. Okey. Letak di hujung sekali cos R. Jadi di depannya pula kita letak sisi yang bertentangan dengan R iaitu 14.19. Jadi saya letak di sini 14.19. Okey, kemudian sama dengan, kemudian tulis 2 sisi yang lain iaitu 6 tambah dengan 9. Okey, ini seolah-olah kita nak menggunakan teorem Pythagoras. Iaitu di mana kita perlu kuasa duakan dia, kuasa duakan, kuasa duakan. Kan kalau kita guna teorem Pythagoras kan kita kuasa duakan. Kemudian kita perlu, oleh kerana dia bukan 90 darjah, jadi kita teorem Pythagoras tadi kita tolakkan dengan 2 darabkan dengan 6 dan 9. 6 dan 9. Okey, itu caranya nak kita mengingat petua cos. Jadi sekarang kita nak mencari cos R. Jadi bermaksud kita kena tuliskan begini. Cos R adalah sama dengan
kita letakkan semua kuasa 2 yang ada, iaitu 6 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tadi. Kemudian yang ini pindah ke sini jadi tolak 14.19 kuasa 2. Kemudian kita bahagikan dengan, sebab ini darab kan, jadi bahagi. Bahagikan dengan 2 darab 6 darab 9. Okey, proses menukarkan dari bentuk yang di atas ke bentuk yang bawah ini ialah melibatkan algebra sahaja. Okey, mengikut hukum algebra yang biasa kita dah belajar sebelum ni. Kemudian kita selesaikan menggunakan kalkulator. Okey. 6 kuasa 2 tambah dengan 9 kuasa 2 tolak dengan 14.19 kuasa 2. Okey, kita sama dengan dapat jawapan. Kemudian kita bahagikan dengan, buat kurungan 2 darab dengan 6 darab dengan 9. Okey, kita dapat negatif 0.781075. Okey, tuliskan di sini negatif 0.7811. Okey, cos R. Maka kita nak mencari sudut R. Okey, maka sudut R ialah kita tekan shift, sebab ini cos kan, pindah ke sana ialah kita buat shift cos. Masukkan answer ni tadi. Okey, sama dengan. Jadi kita dapat sudut R ialah 141.3. Ni pindah sini 136. Okey, jadi inilah jawapan untuk sudut R ataupun sudut di sini tadi ialah sudut QRS. Okey, QRS. Jadi kita dah pun selesaikan soalan yang pertama, yang ini. Soalan yang kedua. Okey, jadi soalan yang ketiga ialah cari luas sisi 4 PQRS. PQRS bermaksud sisi 4 ini. Jadi kita tiada rumus untuk mencari luas sisi 4. Okey, yang ada ialah luas segitiga. Jadi luas segitiga sisi 4 ini terbahagi kepada 2 segitiga. Jadi kita kena cari satu demi satu. Kita cari luas segitiga yang pertama, katalah sini luas yang pertama, yang di sini luas yang kedua. Kemudian dah dapat kedua-dua luas, kita tambahkan sahaja. Okey, jadi sekarang saya nak cari luas segitiga PQS. Okey, untuk cari luas untuk soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga ialah cari luas. Saya letak S dia ada 4S di sini. Luas. Okey, apa maksudnya luas dekat situ? Ialah, jadi untuk mengira luas, ialah yang pertama, ini S di sini bermaksud setengah. Okey, setengah. Okey. Kemudian S yang kedua ini ialah sisi. Kita lihat untuk luas yang pertama ini luas PQS. Okey, saya letak di sini luas PQS. Sebab kita tahu ada 2 sisi dan ada 3 sudut, jadi kita boleh guna rumus luas. Ada 2 rumus luas, jadi kita lihat rumus luas yang pertama dekat sini. Ini setengah, ini sisi. Jadi sisi yang kita tahu dekat sini ada 2, jadi kita masukkan kedua-dua sisi ini. Untuk mengira luas kita perlu tahu 2 sisi dan 1 sudut. Jadi di sini ialah sisinya ialah 8 dan juga 14.19. Okey, ini tadi setengah, ini sisi. S lagi yang berikutnya ialah sin ataupun sin. Okey, sin ini yang hujung, S yang hujung ialah sudut. Okey, kalau sisinya di sini, okey, sisinya ialah yang ini dan ini, maka sudut yang kita gunakan ialah sudut kandung di antara 2 sisi sini. Yang ini sudutnya. Okey, sisi sini, jadi sudut ia ialah sudut 78. Okey, jadi saya letak di sini sin 78. Okey, kemudian kita tekan saja kalkulator. Iaitu, okey, masukkan sahaja, iaitu setengah ialah 0.5 darab dengan 8
darab dengan 14.19 darab dengan darab dengan sin sudutnya 78. Okey, jadi kita dapat nilainya, luasnya ialah 55.52. 5196 kita ringkaskan kepada 4 angka bererti iaitu 55.52. Jadi ini ialah luas untuk segitiga PQS. Okey. Seterusnya kita nak cari luas yang kedua. Okey, seterusnya saya nak mengira luas segitiga yang satu lagi iaitu luas segitiga iaitu segitiga QRS. QRS. Okey, luasnya pula ialah S yang pertama bermaksud setengah. Setengah darabkan sisinya. Jadi untuk QRS, kalau kita tahu ni QRS tadi. Kalau kita tahu sudut ini kita kena guna sisi yang ni. Okey. Jadi sisinya ialah 6 dan 9. Okey, luas S setengah, S sisi. Kemudian ni S yang ketiga ini ialah sin. Dan S yang keempat ni sudut. Sudut kandung di antara dua sisi tadi. Okey, kita tahu sudut ini. Sudut ini tadi kita dah kira sudut QRS ialah 141.36. Jadi masukkan 141.36. Jadi kita dapat sudutnya ialah luasnya ialah saya kira 0.5 darab dengan 6 darab dengan 9 sama dengan darab dengan sin 141.36. Jadi dapat di situ luasnya ialah 16.859 jadi 16.86. Okey, jadi oleh kerana soalan ketiga ini meminta kita mencari luas sisi 4 PQRS, maka luas luas PQRS ialah hasil tambah segitiga PQS dengan segitiga QRS. Jadi kita campurkan kedua-dua luas, iaitu 55.52 tambah dengan 16.86. Jadi kita dapat luasnya ialah 55.52 tambah dengan 16.86 sama dengan 72.38. Okey, jadi inilah luas segi 4 PQRS. Okey, jadi kita dah pun menjawab soalan yang pertama, kedua dan yang ketiga. Soalannya yang keempat ialah bagaimana kita nak melakarkan segitiga S prime Q prime R prime. Okey, diberi maklumat yang ini. Dan juga diberi sudut. Okey, diberi S prime R prime sama dengan SR, S prime Q prime adalah sama dengan SQ dan diberi sudut S prime Q prime R prime adalah sama dengan sudut SQR. Bermaksud sudut ini tidak berubah. Okey, jadi diminta lakarkan segitiga yang baru iaitu segitiga S prime Q prime R prime. Ini bermaksud bila kena lakarkan segitiga yang lain, di sini berlakunya case ambiguity. Okey, jadi bagaimana saya dah salin semula rajah yang melibatkan segitiga SQR dan juga saya dah tuliskan semula maklumat yang diberi. Okey, jadi di sini ini maklumatnya yang diberi tadi dan ini segitiganya SQR. Okey, dalam segitiga SQR dia sebut sudut ini sama, maklumat yang bawah ini sudut ini sama dan dia juga beri di sini. Bila diberi maklumat ini, pertamanya kita kena perhatikan apa yang sama. Jadi di sini diberi S prime R prime adalah sama dengan SR. S prime Q prime adalah sama dengan SQ. Jadi yang kita dapati yang tidak berubah ialah titik ataupun penjuru S. Sini S, sini pun S. Jadi di sini S. Jadi bermaksud kalau kita gunakan jangka lukis, letak jarum itu di sini. Yang pensilnya di sini. Okey. Jadi bila kita letak jarum di sini, pensel di sini, kemudian kita gerakkan dia. Okey,
Okey, yang di titik S ini yang tidak bergerak. Jadi kita letak jarum tu di sini. Yang R ini yang akan kita gerakkan. Okey, jadi di sini, okey, saya alihkan ni. Jadi bermaksud bila S ini tetap, sebab dia sama, S itu tetap, yang ini kita gerakkan. Katalah kita buat macam ni. Okey, jadi bermaksud saya panjangkan garis segitiga yang ini. Panjangkan. Okey, jadi terlebih besar pula. Jadi dekat sini. Jadi katalah macam ni. Okey, macam tu. Jadi di sini tadi yang bergerak. Jadi yang garis ini tadi kita panjangkan, QR panjangkan. Jadi R ini dia bertemu lagi sekali di sini. Jadi di sinilah R prime. Dengan panjang sini 6, sini pun 6. Okey, sama. Jadi segitiga yang baru yang kita dapat ialah ini dia. Ini SQR. Jadi kalau kita lukiskannya semula, okay, bila kita lukiskan semula jadi di sini jadi S prime, Q prime dan R prime. Jadi sudut ini masih kekal sama. Okay, panjang ini masih kekal. Tadi kita dah dapat panjangnya ialah 14.19. Panjang SR ini sama, SR sama dengan S prime, R prime ini iaitu 6. Okey. Jadi soalan yang keempat ini saya dah tunjukkan, jadi kita perlu buat lakaran yang baru yang menunjukkan S prime, Q prime dan R prime. Soalan yang terakhir ialah nyatakan sudut S prime, R prime dan Q prime. S prime, R prime, Q prime. Okey, dia tanya sudut di sini. Okey, sudut theta. Ya. Jadi di sini benar merujuk kepada segitiga yang asal, segitiga SQR. Tadi dalam soalan yang kedua kita dah pun mencari sudut QRS di sini, iaitu 141.36. Jadi oleh kerana QR dan R prime ini adalah satu garis lurus, maka kita boleh cari sudut yang sebelahnya, iaitu oleh kerana satu garis lurus bermaksud 180 tolak dengan 141.36. Okey, jadi kita dapati sudutnya 38.64. Jadi cara kaedah untuk nombor 5 ialah kita kena cari sudut sini dulu. Caranya ialah 180 darjah tolak dengan 141.36. Jadi kita dapat sudutnya ialah 38.64 darjah. Jadi oleh kerana tadi ini panjang sisi SR dan SR prime adalah sama, jadi dia membentuk segitiga kaki sama. Jadi kalau segitiga kaki sama, maka sudut ini sama dengan sudut sebelah sini. Dan maka sudut yang diminta iaitu sudut S prime, R prime dan Q prime adalah bersamaan juga dengan sudut 38.64 darjah. Okey, jadi kita dah pun menjawab ke-lima soalan yang ditanya. Okey, jadi saya harap semua orang akan mendapat markah penuh iaitu 10 markah dalam soalan penyelesaian segitiga ini.